Jadi apa, bodyguard? Jadi itu penceramah sebelumnya dah buat ceramah satu kait antara satu sama lain dengan syukur membina hidup baru dan sebagainya. Jadi pada pagi ini macam saya cakap nanti kita selalu menyangka untuk dalam minda kita bahawa kita pagi ini tak ada nak marah kita pun. Kita dekat rumah dan fikir pagi ini buat nak marah dan sebagainya. Jadi satu teknik saya nak bagi tahu, kalau datang hari kerja hari Senin jangan jumpa bos pagi-pagi. Macam saya pagi ni, sepatutnya saya kena jumpa bos saya jumpa tak lagi ke. Jadi, saya percaya saudara Abdul Rahman Ismail akan berkongsi ilmunya dan memberi tip-tip kepada kita semua. Saya minta kerjasama tuan-tuan, pagi ni, siapa yang bertuah, 3 orang sahaja, beri perhatian atas apa konten yang akan disampaikan, sebab nanti di hujungnya kita akan buat quiz. Tapi bagi siapa yang dah dapat, tak boleh ambil lagi lah. Minggu lepas kita ada 3 program. Program dah 12 orang dapat, kita bagi cedera hati dan duit raya yang ditaja oleh majlis. Dengan ini persilakan yang bahagia saudara Abdul Rahman Ismail untuk menyampaikan ceramah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara yang berbahagia, Puan Liza Ibrahim, pengurus bahagian keselamatan dan kesihatan Shinetsu Malaysia Semerahan, Dr. Yang mulia Tuan Tengku Ahmad Hanafiah bin Muhammad, Manager ECSSA Department Shinetsu Electronic Malaysia Semerahan, dengan
hati sebut pakai sendiri. Sebagai Syekh Muhammad Zahid bin Muhammad, Pengurusi Rumah Pertubuhan Perlindungan Nur Hati. On the way. Seterusnya ahli jatuh kuasa Pakish, dan seterusnya semua wakil kerja CX Malaysia yang berhak. Alhamdulillah. Bak kata orang makan sirih buat pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih makan tidak pakai dia bunyi dengan bahasa. Jadi saya terima kasih banyak di atas kesulian CX Malaysia ni. Saya ingat banyak kali dah panggil saya. Yang paling rajin yang panggil saya bulan puasa. Tak tahu kenapa. Lain tak boleh makan tu dia panggil kau. Tentu lah kan. Tapi nak buat macam mana rezeki Ramadan saja lah kan. Dan terima kasih juga di atas semua yang hadir kan. Masih lagi mengekalkan momentumnya. Ramai bagi support dekat saya. Terima kasih banyak. Ramai betul lagi. Tak kurang 5 orang itu masuk yang tengok live. Kalau kita tengok tajuk yang diberikan pada hari ini adalah tentang pemburu sangka. Kalau ikutkan cerita pemburu sangka ni tak boleh selesai sejam. Tapi yalah, memang sebab sepanjang hayat kita pemburu sangka. Macam tadi lah ada hamba Allah tu disebut macam ni. Macam saya sepatutnya kalau jumpa bos saya tak jumpa bos saya pagi. Jadi orang pernah berpemburu sangka. Pasal ada hal dengan bos dia kan, ataupun dia sangka pun tak elok dekat bos dia. Agaknya bos ni macam ni kot. Jadi nanya yang beberapa pagi. Contoh lah kan, manusia ni memang senang bersangka-sangka. Sedangkan itu adalah merupakan semua jadi manusia yang mana kita kena kawal. Tak bulan Ramadan ya. Sedepan dia lalu tadi kan lalu macam-macam cakap. Kalau duduk di dalam surau, ingat-ingat membaca kitab. Kalau kita duduk bersama surau, ingat-ingat menjaga cakap. Apabila bertiup angin selatan, segera singgah sampai berhenti. Apabila hidup ingin berkawan, pelihara lidah, pandai berbunyi. Burung terkubur terbang ke laut, mari hinggap di pokok jati. Orang bercakap sesedap mulut, siapa mendengar saringan. Jadi itu bukan iman tu. Bagi itu kan. Kata ada banyak hiasan kan. Jadi dia tapi bukan bergulung pendek banyak diletakkan. Memang takkan faham kalau tak dilakukan. Kita ni bolehlah bersangka-sangka. Tetapi sangka ni ada juga yang baik, ada sangka baik, ada sangka yang tak baik. Sangka buruk yang tak baik. Pakai lawa-lawa, pakai smart-smart, kasut semua satu sut, sudah pakai slipak kan? Contoh lah kan, betul. Yang tidak tahu memang macam itu sudah cakap, kasut pakai slipak lagi ni, betul lah kan? Sebab keselamatan. Sebab ada orang cakap, masa pakai slipak? Tapi sebenarnya bila orang sangka, bila cek balik, rupanya ada sebab kesempatan kebersihan kan, faktor keselamatan dan sebagainya. Jadi apa maksud buruk sangka? Buruk sangka atau su'zan membawa maksud menaruh curiga kepada seseorang atau sesuatu perkara yang belum lagi terbukti melakukan kesalahan yang dinyatakan. Jadi kalau tengok ada kalanya manusia memang mudah menilai seseorang kan, yang lain dengan hanya melihat dengan mata kasar. Dan nampak ada orang membuat sesuatu tak kena pada matanya, mulalah dirinya berburuk sangka kepada orang itu. Ya. Sekarang ni nak pula senang. Dia tak payah lagi dah kita apa. Dulu kalau pun berdasarkan apa kita nampak dekat depan mata kita, tinjau, ada orang baru pindah. Bila dia panggil orang sebelah, yang pindah belah sini, Katun. Contoh, bukan nama sebenar. Ada nama betul tu ni, Katun. Orang sebelah, orang baru pindah. Kejap-kejap ke polisian ambil selendang, mana sempat ambil towel ni datang. Apa cerita? Okey ke dia? Mana tahu? Kita
Nampak macam sombong aja, nak sakit lagi. Jangan-jangan dia datang ni kan, mesti nyewa je ni, tengok dia tak mampu, cabut kereta dia macam-macam sangkaan. Dalam satu keadaan dia boleh ada pelbagai sangkaan. Betul tu. Baik. Dan kemudian perbuatan itu kadang-kadang tanpa sedar membuatkan kita menjatuhkan hukuman ke atas orang tersebut walaupun kita tidak begitu mengenalinya. Contohlah terang sebut Alif Aziz bela Astira. Contoh kan? Ya iyalah kes tu berlaku dilampukan oleh wartawan. Sebenarnya bila wartawan tu melampukan berita tu, kita pula menambah kisah Ustaz. Pada bahagian komen, disediakan bagi komen, memang ruang dan peluang, memang memberi peluang kepada kita untuk menjadi jutawan dosa. Nampak? Peluang tu memang ada. Komen tu sebab saya susah nak bagi komen. Susah. Semalam ni lah, semalam saya komen dekat satu post sebarang tak tahan sangat. Kenapa tak tahan? Dia pakai Facebook nama Ustaz Syamsul Debat. Dia letak situ. Posting semua cerita lucah, menyampah tu aku. Dia cerita konon ada perempuan goda-goda dia lah, apalah inilah apa semua. Dia cerita satu kisah lah. Jadi orang ingat itu Syamsul Debat, dia post. So saya komen, bahagian komen. Saya kata, kau dah lah pakai nama Syamsul Debat, kau masukkan cerita tak apa-apa, cubalah masukkan benda yang baik sikit. Itulah antara ni. Jadi mana kata saya cuba menegur dia. Itu kan. Jadi kalau kita tengok Syamsul Debat, mana dia pakai nama dekat dalam page dia tu Syamsul Debat, dia pakai Syamsul Amri Ismail Official, nama dalam IC. Saya orang kampung daripada dulu tak berubah. Masih sama kan. Ceramah pakai selipar kan. Jadi mana kata kita tak sedar. Macam cerita bila Atila tadi saya kata kan, tak usah kita menambah-nambah lagi. Hakikat adalah apa yang kita patut cakap, ini penting. Mustahak apa yang kita nak cakap. Cakap benda yang ada manfaat pada diri sendiri dan juga untuk orang lain. Contoh, nampak kisah tu, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Itu paling baik sekali. Kawan kena buat kerja, ya Allah, mudah-mudahan bagi dia kekuatan untuk mengarungi dugaan kat luar sana. Dia dah tak ada kerja, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Ni yang kau heboh kan, besar dia kena pilih. Confirm ni mesti ada cocoknya. Apakah kan? Kita tak tahu, kita hanya dengar betul kesian dia yang seorang pula, sebab dia dengar daripada mulut orang yang kena berhenti tu. Yang kena berhenti tu pula, kau ready je lah, lepas ni kau, kali ni aku kena berhenti. Ni aku sembah je lah. Kau tak tahu kat Sheila Exo ni memang perangai dia, memang perangai orang negara tu. Orang kata tu, dia cakap tu. Dia cakap dia kononnya macam Malaysia kan, dikaitkan dengan penjajahan Jepun tu. Dia sebut macam tu. Tetapi kita dengar satu side of the story saja. Kita tak dengar satu lagi. Itu sebabnya macam suami isteri. Itu sebabnya hati-hati kalau mendengar masalah pasangan suami isteri daripada kawan-kawan kita. Kita diri sendiri jangan sibuk share hal rumah tangga kita dengan orang, dan kita juga jangan sibuk bagi pandangan macam kau tu kaunselor yang hebat sangat nak bagi pandangan dekat rumah tangga orang. Sebab saya sendiri, saya letakkan guideline. Sebab dulu pernah berlaku, bila orang share masalah dekat saya, disalah anggap tak, anggap saya nak mengorat bini dia, disalah anggap seolah-olah saya ni ada something saya tak nak benda tu. Jadi lepas tu saya letakkan guideline. Tim saya bila tengok ada orang bila share masalah rumah tangga, kalau dia tanya pandangan, macam mana cara nak ambil hati suami saya, macam mana cara saya nak pastikan suami saya ni boleh bertanggungjawab, macam mana saya nak bagi isteri saya, macam mana nak ambil hati isteri saya supaya isteri saya ni lebih mesra dengan saya, itu saya boleh bagi. Tapi saya dah tak tahan dengan suami saya nak bercerai. Apa pandangan Ustaz? Itu saya tak akan bagi pandangan. Kalau nak bercerai, sila pergi ke pejabat agama yang berhentiran. Cuba minta pandangan dia orang. Sebab mereka ada authority.
Kalau saya bagi pandangan, jelah kalau dah teruk sangat cerai jelah. Bila dia bergaduh esok tu, Samsul debat tu cakap siapa tu cerai dengan awak. Awak itu masalah dia. Apa? Itu dia. Sebab bila kita tengok kenapa sesi rumah tangga unit berbicara tu dipanggil dua-dua sekali. Sebab masa tu dia boleh dengar dua-dua side berbicara. Di mahkamah kalau kita dengan kawan kita dia cerita lelaki tu teruk, suami tak tanggungjawab, suami pukul, suami ni macam satu sen langsung tak bagi lah, tak elok langsung semua suami tu bergerak. Tapi bila borak dengan suami tu pula, suami tu tak cerita, dia kata okey je. Walaupun nampak suami tu memang ada masalah, tapi dia tak pernah burukkan isteri dia. Mungkin macam tu. Ada juga suami burukkan isteri, tapi bila tanya, rupanya isteri ni teruk, rupanya teruk bekerja. Teruk bekerja, bukan teruk tak baik. Ada suami tu duduk rumah tak bekerja, isteri yang teruk bekerja. Sebenarnya pun jadi pengawal keselamatan, jual kuih, jual apa semua, nak menyara keluarga termasuk jantan tu yang duduk kat rumah tak bekerja. Nampak? Banyak macam-macam. Jadi perbuatan ini kita kena sedar siapalah diri kita nak menyalai orang. Kadang-kadang kita, macam saya katalah, dulu kita tengok apa yang ada depan mata kita, tapi hari ini cabaran yang paling besar adalah adanya media sosial, medsos. Sebabnya pada saya, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa buka YouTube Syamsul Debat ini, dengar huraian panjang saya tentang penyakit air. Penyakit air mata. Penyakit air. Kita tak sedar sebenarnya bahayanya mata kita ni. Kita pandang ni, contoh kita pandang orang ni, contoh kita tak tahu tau, kita pandang orang ni, kita menyampah tu dalam hati ni, di dalam hati. Aku rasa terbalik kita jadi kan. Kita tak tahu hari tu Allah tentukan doa kita makbul. Itu bahaya sebenarnya. Sebab kita menunjuk-nunjukkan satu perkara ke orang, cukup bahaya. Kita nampak orang tu, kereta dia besar, siut, rumah besar, mana dia curi duit. Kenapa nak kepala kita tu benda tak elok je? Yang tu sebab macam saya suka pergi kadang ada jemput saya datang cabang rumah besar-besar. Hebat-hebat. Jawatan tinggi-tinggi, bisnes bagus. Bila saya pergi rumah dia, ya Allah, rumah dia besar. Apa dia? Seronok tengok orang kita kaya. Seronok tengok orang Islam kaya. Dan dia bukan hanya kaya, dia rajin pula sedekah tolong orang. Macam tu, ambil baik-baik je. Nampak? Macam saya ni kan, contohlah, saya cerita macam ni. Teruk betul belum puasa ni ceramah. Pagi, petang, malam ceramah, tak ada kerja lain agaknya. Kalau boleh pagi raya pun suruh ceramah. Tapi memang ada khutbah, baca juga. Booking tu setahun nak booking untuk khutbah raya. Bayangkan. Saya pun cerita macam tu. Apa sangkaan yang datang? Masyuk. Itu yang fikir kan. Kita tengok dia cakap macam tu, banyak adalah bayar mahal. Orang tu pula cakap macam tu. Aduh, saya pernah kena tu macam tu. Sedangkan saya tak ada hal pun okey je kan. Membayar RM50 pun saya datang kan. Tapi itulah sekali tak datang. Tak adalah gurau je. Tapi betul, sebenarnya orang ni mudah bersangka-sangka dengan apa yang dia nampak. Media sosial lagilah baik. Dan dia paling sedih sekali, media sosial ni dia boleh membawa pada penyakit. Membawa pada penyakit tu, kalau kita pernah dengar kan dulu, selfie itu satu penyakit sebenarnya. Selfie tu itu kan pula. Ada tu pula, dia siap tengok tangan. Okey, dah betul ni orang. Saya memang saya tak pakai selfie, kau ambil, kau tekan aja. Tak ganti aku saya selfie. Satu orang selfie tu tangan Ustaz panjang tu tutup dulu ni. Ada kan, tak payah kan. Ambil tu. Lepas tu ada orang nampak. Tapi ada yang juga. Biasakan jadi cari boleh ambil gambar, semua nak ambil gambar dengan dia. Tak best. Benar tak tu? Kadang kita dah cakap kan, senyum tak? Senyum tak jadi pun. Senyum macam mana lagi? Membuat dia kan betul lagi. Macam tu lah. Tu belum cerita lagi berapa muka jadi muka lain pakai filter. Gambar semua cerah.
Jumpa gelap lah, gelap lah. Macam tu lah kan. Gelap lah. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Dalam surah baca tu lah kulit dia gelap kan. Orang kata apa? Sawah matang. Aceh. Macam tu lah kan. Dah tahu ada lagi macam tu. Macam mana? Kan? Firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu sekalian akan kebanyakan dari perasaan. Semuanya sebagian berdasarkan itulah dosa dan jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Surah Hujurat ayat yang ke-12. Itu sebabnya kalau kita tengok Abul Lais As-Samarkandi, Abul Lais As-Samarkandi memberitahu, kalau ada orang bawa cerita dekat kita, buat cerita dekat kita, ada 6 perkara kita kena buat. Abul Lais As-Samarkandi kata, kalau ada orang datang buat cerita, kau tahu tak? Ni dengar-dengar nak dengar cerita tu kita. Kenapa? Ada bisik. Bisik tu lagi mendalam cerita tu. Jadi bila Abul Lais As-Samarkandi bagi guideline, bila orang bawa cerita ada 6 perkara kita kena buat. Pertama, hendaklah jangan diterima cerita orang. Kenapa jangan terima? Kata Abul Lais, sebab kesaksian dia tak cukup. Aku dengar-dengar. Kau dengar dari siapa? Dia ni. Dia tu pun tak boleh pakai. Kalau kata perawi hadis pun, kan? Kalau kata sanad hadis tu daripada ini sampai kepada ini sampai ini. Salah seorang tu ada masalah pribadi, mungkin dari segi akhlak dia, mungkin dari sifat dia, maka terputus tak boleh pakai. Dan mesti yang menyampaikan tu semua banyak-banyak tu, bawalah riwayat yang boleh diterima. Faham? Jadi macam tu juga dia ni tak nak ni. Sebab kesaksian dia tak cukup. Aku dapat daripada internet, aku dapat daripada media sosial, aku dapat daripada grup Wasabi group. Dia dapat daripada grup. So boleh pakai kan? Belum tentu boleh pakai. Sebab mungkin orang tu share nak bertanya betul ke ni, mungkin, tapi dia dah sebarkan sebagai cerita. Macam itu kan, kalau siapa perasan itu yang Samsul Bab meninggal itu, balik daripada umrah meninggal. Saya balik memang betul, saya balik daripada umrah, cerita tu keluar, Samsul Bab meninggal. Berlaku kemalangan seorang pendakwah bebas, penceramah bebas, meninggal dunia ni dekat ni, jalan highway ini, balik daripada KLIA. Kebetulan memang semua balik dari KLIA macam tu. Menaiki kereta, disebut kereta sekian, memang saya ada kereta. Beliau meninggal dunia di tempat kejadian akibat pendarahan teruk di kepala. Orang semua nak terbayang macam mana nak pecah kepala ni sampai lebat ni gitu. Siapa yang kata terbaca? Siapa yang kata terbaca? Asal ada. Kau memang tak baca kan? Sia duduk dalam ni memang tak tahu apa-apa kan? Oh, okey, tak apa, yalah. Nak beritahu, kita dah sabar ada pada berapa Ramadan. Oh tahu, yang kau tak tahu tadi kau duduk dalam kerja ni memang tak ambil tahu, tak tahu tak kaya macam tu tak adalah. Jadi waktu keluar cerita tu kita kebetulan pula isteri saya kau tak dapat. Tak kecoh satu dunia ni, kecoh. Keluar berita lalu dia pun semua nak dapat kuat awal habis pukul bertahun-tahun. Kebetulan bateri saya kau pula. Semua kau tak dapat confirm lagi. Jangan dapat kan. Saya kata. Jadi yang pertama, jangan terima, kata boleh. Jangan terima sebab kesaksian tak cukup. Yang kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Contohlah, siapa nama akak ni? Puan nama? Tak apa, jangan beri. Aku rasa dah sekolah pun aku dah dengar. Siapa nama? Farhan Rosmaini. Puan Ros. Kak Ros saya panggil. Kak Ros ke? Maini. Mai. Oh tak Mai. Puan Rosmaini ni dia pun cakap ni, dia apa Kak Rosmaini cakap, kau tahu tak ni si Liza pula dah. Kak belakang tu kak, kenapa kak? Ya, tak ada orang lain dalam belakang seorang. Apa kak? Siapa nama kak? Rasul. Kak Su. Okey, Kak Su. Tahu tak? Dengar kan Kak Su dia kan
dapat duit daripada dia pun banyak. Contoh lah, contoh. Lepas tu saya mencegah dia, saya kata, kau tak usah nak buat cerita ni, nanti kau tahu orang kan kalau jadi apa-apa besok nanti susah. Jadi mana kita cegah dia? Sebab kalau benda tu betul, dia jadi mengata. Kalau benda tu tak betul, dia jadi fitnah. Bila menyampaikan. Yang ketiga, jangan bersangka-sangka. Kata boleh. Tak sangka ni. Dia macam tu, contoh lah. Ya. Tak sangka kan, dia dengar cerita suami dia pukul dia. Tak sangka suami dia macam tu. Contoh terus. Yang keempat, janganlah kamu menyelidik. Menyelidik mak. Dia kata, confirm ke cerita tu? Aku tak pasti, kau jangan risau. Nanti aku tanya dengan adik dia. Adik dia baik dengan aku. Apa-apa hal aku update. Wah, dia pula yang update. Nak sahkan cerita tu betul tak betul? Itu yang keempat. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Kenapa benci? Sebab baik mengata, mengumpat, baik fitnah, kedua-duanya natijahnya adalah neraka. Jangan kita lupa, kita berada pada bulan Ramadan. Ya, Nabi kata, barang siapa yang berpuasa tetapi dia tidak menjaga kata-katanya dan amal kebaikannya, nescaya Allah tidak berhajat kepada puasanya. Mana Allah tak nak kau puasa kita, tak baik kau tak payah. Itu sebab orang kita selalu cakap, daripada kau macam baik kau tak payah puasa. Nampak tak? Itu maksud dia. Mana Allah tak berhajat pun. Bukan kata kau tak payah puasa tu, oh mana boleh dah tak puasa. Bukan. Maksudnya kalau kau puasa tapi kau masih buat benda yang Allah Ta'ala tak suka, bercakap benda-benda yang tak baik, maka lebih baiklah. Sebab Allah tak suka. Allah tak berhajat kepada puasa kita. Ya? Jadi bila kita tengok yang membenci tu, kita jangan sama-sama sekali buat benda. Dan yang keenam kan? Yang keenam adalah bila kita membenci perbuatan itu, janganlah pula kamu mengulanginya. Dengar cerita tadi daripada Kak Ros. So kita dah dengar, kita dah benci, kita pula. Aku dengar Ros boleh cakap dengan aku dia macam ni. Betul ke? Kita pula tadi. So kita bersama. 6 perkara ini dah diberikan asas guideline supaya kita jangan jadi seperti itu. Bukan itu saja, bahkan menurut pandangan Dr. Wahbah Zuhairi menyatakan, sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu sangka buruk akan orang yang baik atau sangka jahat akan orang pun itu dosa dan menjatuhkan pelakunya kepada dosa kerana larangan Allah daripadanya. Itu sebab kalau kita tengok, melihat kepada nas dan semua ungkapan-ungkapan ini, agama melarang kita berburuk sangka dengan orang lain. Dan contoh sangka buruk itu adalah pada seorang melihat orang lain yang tidak ada alamat atau tanda wajib biru itu adalah orang yang jahat, tapi kita mengandaikan dia jahat. Kita kadang nampak senang. Terus saya kata, saya paling senang contoh hari ini nak ambil media sosial ni. Contoh FBG. Saya memang sebut nama, tak ada bukan nama sebenar, nama FBG. Dia bagi sumbangan ke orang, dia bagi ni. Ada orang komen, ini semua konten. Ini ada lah ni, tujuan dia ni, ini semua nak cari populariti. Orang cakap senang kan? Kita cek boleh. Dalam Quran ada tak beritahu? Ada dalam Quran beritahu kalau kamu memberi sumbangan, kamu memberikan infak, memberikan sedekah secara terang-terangan dalam kurungan dengan niat memberi baik, memberi kebaikan, contoh yang baik pada orang lain, maka ia baik buat kamu. Dan seandainya kamu memberikan sumbangan itu secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik bagi kamu. Maknanya kalau nak bagi terang-terang pun boleh. Contohnya kita tengok hari ni Puan Liza, Cik Tengku hari ni, dia buat program contoh penyampaian sumbangan pada anak-anak yatim. Contoh dia bagi sumbangan pada orang susah. Dia buat open atas pentas. Adakah ada orang komen, ni semua menunjuk ni semua, cubalah jangan tunjuk ke orang. Tak, sebenarnya memang kena tunjuk. Sebab apa bagi tunjuk tu? Sebab pertama, orang tahu duit sumbangan Balkis tadi pergi kat mana. Kedua, mudah-mudahan orang lain pun tambah idea. Aku ada tak bagi sumbangan itu? Aku kena bagi juga kat Balkis ni, biar bertambah lagi sumbangan bagi ke orang. Sebab apa?
Tapi kalau kamu boleh bagi sembunyi-sembunyi, itu lebih baik bagi kamu. Mana tu betul-betul ikhlas, tak tunjuk ke orang. Tapi isu tadi tak salah. Dan kalaupun lah memang betul riak, takabur, bongkar, itu berdosa. Memang berdosa. Kalau kita sombong, kita belagak, kita riak tunjuk ke orang, tapi kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Jangan ambil alih kecil malaikat. Aku tahu ni confirm punya. Dia siap ayat confirm tak tahan. Confirm punya. Nampak muka kawan tu datang, muka redup aja kat su. Biasa kat su sesengih je datang. Confirm dia bergaduh dengan apa dia nampak dia. Dia keluarkan andaian dia macam-macam. Nampak? Kau tengok tu tak pernah duduk depan dia ceramah. Hari duduk depan. Dia sangat dengan sahabat depan tu. Nampak ada contoh lah. Dia buat sangkaan. Dia buat sangkaan ke orang. Dan sedangkan dia tak ada pilihan. Dia tak ada pilihan. Lelaki itu je ada. Contoh. Contoh. Jadi begitu juga persangkaan seperti inilah yang sangat disuruh oleh syarat untuk kita menjauhinya. Sekalipun orang itu pada hakikatnya adalah orang jahat. Walaupun dia jahat, walaupun dia itu ada rekod. Yang paling senang apa? Bekas bantuan. Balik ke kampung. Macam mana dia nak berubah? Dia dekat dalam penjara ni, macam-macam kemahiran dia belajar. Lepas tu belajar agama macam ni. Seperti macam ni lah kelas agama dia buat. Sama, tudung biru, baju putih. Mengajar tu sebalik. Bukan. Tapi masa saya pergi ceramah dekat penjara Sungai Buloh, memang ada yang baju biru, ada yang baju hijau, ada baju kuning, ada baju merah. Lepas tu saya tanya lah, apa beza baju-baju ni? Rupanya ada yang dah berapa tahun baju dia. Mana yang baru berapa baju kan lain. Kemudian dia punya bayaran gaji dia ada yang dah sampai RM1 sehari. Mana yang baru kerja tu baru 30 sen sehari. Betul dia ada macam tu. Pembayaran gaji baru 30 sen sehari. Memang muka sedih dia nak ceramah dia lah. Redha. Itulah kan. Tapi itu dia. Jadi macam bersangka-sangka. Jadi saya ni macam tu tak adalah sangka-sangka. Kita tahu bila dia cerita, macam tu cantik, untuk mana kan baju dia cantik gitu kan. Sebenarnya ada. Itu sebabnya jangan gemar bak kata orang Jawa tu kan, jump into conclusion. Macam tu kan, jangan. Jadi kita tanya betul-betul. Kita tak tahu. Pernah seorang ulama ni, bukan ulama lah, ketika zaman pada zaman para sahabat. Zaman para sahabat, dia setiap hari dia akan pergi ke rumah pelacuran. Dia ni orang kuat agama. Dia pergi rumah pelacur sehari, orang nampak orang kutuk dia, buat apa dia ni pergi rumah pelacur ni. Lepas tu dia pergi kat kedai arak, dia beli semua botol arak. Habis dia beli. So dia memang borong ambil arak mana dia boleh beli setiap hari. Selalu dia pergi penipak bawa balik. Orang semua kutuk dia, maki dia, ambil pakai ni orang. Tapi bila dah dia meninggal dunia, ramai orang pergi tengok dia, bersih dia punya dia punya mayat, dia punya jenazah dia bersih. Orang tanya isteri dia, ada yang tanya, apa kerja dia selalu pergi rumah pelacuran? Dia cerita, setiap hari dia pergi rumah pelacur, dia bayar semua pelacur tu suruh balik supaya jangan bekerja itu, nak mengelakkan dia melacurkan diri. Dia pergi dekat kedai arak tu, dia beli botol arak tu sebanyak yang boleh. Sebab kalau boleh, dia tak nak orang minum arak begitu. Sampai macam ni. Sedangkan kita sekali tengok, memang kita cakap, ya Allah, satu pun. Kalau tengok nama Samsul, tapi bukan dia seorang, dia nama Samsul. Ramai lagi. Kenapa kau bangkit dengan Samsul yang lain? Sampai satu lah jadi, dalam pihak sangkaan, maka kita tengok Syekh Jamal telah menyatakan sangkaan itu terbagi kepada syarat, yaitu sangkaan wajib, sunat, haram dan halus. Sangkaan itu ada beberapa, wajib, sunat, haram dan halus. Sangkaan yang wajib itu adalah sangka baik kepada Allah. Itu sangka yang wajib. Bila contoh kita sakit, apalah bala Allah nak bagi kat aku ni, sakit. Orang yang sakit selalu macam. Tapi sebenarnya
agaknya Allah bagi aku sakit dengan dia lah benda baik Allah nak bagi aku sangka baik. Nampak tak? Itu sebabnya kita kalau sakit macam nak mati sangat pun dah tak larat, tak boleh minta mati. Haram hukumnya, berdosa. Kalau tak tahan sangat pun lapik sikit. Kerana ya Allah ambillah nyawa aku ya Allah, tak tahan nak mati lagi baik ya Allah. Kita sebut mati lagi baik seolah nak mengajak Allah apa lagi baik. Faham? Itu kadang-kadang kan, ya Allah bila kau nak ambil nyawa aku ni cepatlah nak mati dulu. Masa muda kau selalu panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur. Dah panjang umur kau sibuk nak mati pula. Itu sebab bila kita berdoa kena lapik. Ingat tak saya ajar dulu cara lapik doa tu? Ingat tak? Saya ingat kat sini lah. Saya ingat masa tu saya tak pakai selipar sini lah. Apa dia lapik dia jangan, ya Allah kalau apa saya selalu doa lapik, ya Allah kalau ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku, dan kalau ada keberkatannya kau murahkanlah rezeki aku. Itu maksudnya doa lapik. Jadi panjang umur nyusahkan orang buat apa? Faham tak? Macam tu. Jadi kalau yang tadi cerita sakit tadi, sakit tak tahan sangat, macam ni minta Allah, ya Allah kalaulah hidup itu baik bagiku kau sembuhkanlah aku, dan kalaulah kematian itu baik bagiku ya Allah kau ambillah nyawaku. Maknanya tetap serah pada Allah. Faham? Ingat tu, sangka baik dengan Allah, sama sangka baik. Kadang-kadang kita ni boleh pula. Tadi kita naik motor pergi kat stesen, pergi dekat apa, pergi kat Mac habis minyak tak. Aduh, musibat betul. Dia cakap dia marah. Dah puasa panas. Aduh, semalam panas, semalam saya jamah berhenti semayang dekat masjid hospital Singapura tu. Dia cek suhu 36 darjah tu. Rasa macam saya kebetulan berbalik pada Turki. Rasa belagak. Tak ada. Sejuk kat sana. Hari-hari memang 7, 9 darjah kan. Hari tu pergilah dekat bursa tu, pergi dekat Salji. Kan pergi kan. Baru tahu kan. Dan kali datang Malaysia, it's very hot today. Panas. Jadi bila dah panas tadi, bawa motor tu tak tadi lah. Motor ni nak ambil minyak. Aduh, kita pun turun daripada tu, terlepas pula tupang tu patah. Pak. Aduh, tadi aku nak jatuh. Aduh, saya mirror yang doa tadi. Dah bengkok dah satu. Itu pun mana lah, kita pun senang nak sadar kat diri. Masuk dalam mesin ATM nak cucuk duit tak ada. Cucuk duit zam, out of service pulang bodoh mesin ATM. Lepas tu macam mana lah nak buat. Tengok kan, kadang itulah ujian Tuhan bagi kat kita. Saya baik apa Tuhan nak bagi, apa Allah nak bagi kat aku. Bukan senang tau, bila kita hadapi keadaan tu bukan senang nak sangka baik. Bukan cakap tuan-tuan dan puan-puan, termasuk yang bercakap. Kan saya tu ceramah bukan main lagi. Tabah, kuat semangat bukan main dengan aku pun sama. Kan siapa boleh tahan dengan ujian macam tu? Macam contoh lah, ujian kematian. Kau bawa lah sabar, Allah sayangkan dia. Sabar. Cuba kena kat diri sendiri. Belum tahu lagi betul tak? Tapi kita usaha ingatkan tu sebab peringatan untuk diri sendiri. Saya ingat di masa arwah abah saya meninggal. Bila orang saya tahu macam ni rasanya perasaan ayah saya meninggal. Masa tu saya belajar kat KTM Syarab. Saya masa tu hari tu paper final saya. Ya, hari Isnin paper final, ayah saya meninggal hari Sabtu pagi. Macam mana? Saya tak nak panjangkan cerita tu, tapi bila saya balik masa tu macam ni rasa ayah dah tak ada. Abah ni dah kuat bergurau. Tak pernah tak lawak abang, ada je lawak dia. Dia lah manusia paling kelakar saya jumpa. Nasib baik saya tak macam dia. Bila abang dah tak ada, bayangkan saya balik dekat rumah.
jenazah sampai, mak saya dia menemankan tu. Saya macam ni, dia lebih kurang macam ni lah. Dekat hospital, punca abah saya masuk hospital, darah tiba naik. Darah tiba naik. Bila darah tiba naik, pergi kat klinik, doktor cakap, Ismail, dia punya darah banyak tinggi lah, dia kena pergi hospital. Itu boleh. Saya sibuk lah, doktor lain kali boleh tak abah saya cakap tentu. Dia tak boleh, kena masuk ni, banyak tinggi tau. Masuk hospital. Bila dah sampai hospital, baru dia pesan kat adik saya, dia tukar mak saya. Mak saya tak tahu lagi yang abah saya kena masuk ward. Yang saya kat UNM ni. Jadi mak saya pun diberitahu. Jadi minta mak kau bawa kain abah, kain baju abah bawa sikit, letak kat hospital. So bawa pergi hospital, bawa kain sekali. Mak saya masa tu, mak saya meniaga, jadi si lemak. Jadi bila dah bagi kain tu, mak saya, abah saya cakap macam ni, kau baliklah. Esok balik dah ni, abah saya cakap. Esok pagi tu abah saya dalam pukul 10 tu darah ada, tekanan darah dah okey. Dia masuk dekat dalam bilik air. Nak masuk dalam bilik air tu, nurse tu tegur dia, Pakcik okey? Okey. InsyaAllah sekejap lagi pakcik dia dah boleh keluar wad dah ni. Nanti saya siapkan surat dia. Masa dalam bilik air tu lah, abah saya buang air. Bila dia bangun daripada buang air tu, masa tu pembuluh darah dia pecah. Tu sebab kita kalau duduk buang air, jangan tergesa-gesa kelam kabut, bangun slow-slow. Bila kita bangun tu, kadang ada yang terperangkap pembuluh darah tu dia tak tahan, dia pecah. Jadi bila pecah tu, ayah saya jatuh tepat-tepat kena dekat sinki kepala dia kena dekat sinki hospital, bilik air hospital. Tapi bukan tu sebab dia meninggal, tak, sebab pembuluh darah pecah. Kena tu memang dah sebab dia terjatuh. Jadi arwah abah saya meninggal. Masa sampai jenazah, masa tu mak saya uruskan. Mak saya datang, masa tu meniaga pun pelik hari tu. Tak pernah habis seawal tu. Licin meniaga, tak ada satu pun tinggal. Sudah betul meniaga ini. Rupanya ada benda Allah Ta'ala nak bagi. Betul lah abah saya cakap, esok balik dah ni. Memang betul lah abah saya balik sebagai jenazah lah. Tapi masa pergi ke hospital, mak saya tak lain kali. Dia dah balik rumah sampai jumpa adik-adik, jumpa saya pun dah sampai daripada Syalam. Masa tu lah kita peluk nangis. Memang sedih. Tapi bila dah abah saya tu terlantar tu, dah terbaring, terkujur tu, darah tu keluar je kat itu. Kenapa lah? Kan dia tak berhenti keluar. Masa mandi tu baru berhenti. Kena letak kat kapas sikit. Tapi yang saya nak cerita ni, ada seorang hamba Allah datang sejarah, perempuan. Dia baru kematian suami dalam beberapa bulan. Dia boleh cakap dengan mak saya. Orang lain semua jumpa mak saya ni, sabar sabar ya. Doakan baik-baik, kuat semangat. Kau ada anak-anak nak kena jaga. Sampai yang seorang ni, kau rasalah apa aku rasa. Weh, kalau ikut geram ni, saya sebagai anak sulung nak sepak muka orang ni kan. Tapi kita sangka baik jugalah. Mungkin cara dia macam tu. Itu saya kata tadi, dia boleh cakap lah, kita depan semua orang. Kau rasa lah pula aku rasa je. Macam tu. Macam welcome to the club. Macam tu lah. Itulah dia. Jadi yang wajib tu sangka baik lah. Sangka baik dengan Allah. Ada benda baik Allah nak bagi. Itu sebabnya Allah uji kita dengan sabar. Sabar tu ada tu. Ujian sabar ni ada 3. Ujian sabar ni ada 3. Yang pertama, bersabar dengan apa Allah Ta'ala suruh. Sabar dengan apa Allah Ta'ala suruh. Contohnya Allah suruh sembahyang. Kalau orang tu tak sabar, memang tak sembahyang. Yelah, nak sembahyang ni, nak pula kena buang makeup tu kan, kena cuci dulu, pakai wet tissue tu semua, lebih duduk. Lepas tu macam-macam lah. Ada tu kena buka lah, kena tukar. Ada punya, ada baju lain lah. Baju tu mungkin nak kotor, kena tukar yang lain. Kena macam-macam kerja. Lelaki pun sama, nak kena buka stokin kan. Kalau memang pakai slipper, senanglah kan. Kasut pakai stokin. Lepas tu dah pergi ni pula, toilet kat sana pula kan. Kena sabar. Tak sabar dengan apa yang Allah tak suruh. Kedua, bersabar dengan larangan Allah. Contoh bila kita nak puasa kan, itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Bayangkan kalau kita tengok Ibnu Mansur kata tidak boleh makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham? Tak boleh minum, faham? Tak boleh nikah tu masuk perbuatan orang bernikah tu. Di siang hari tak boleh. Deposit pun tak boleh. Tahu tak deposit? Mana yang bunga-bunga
dia punya mukadimah ke arah tu tak boleh. Ada peluk sikit je, tak boleh. Cik, sini je tak sini tak boleh. Dia kata, tak boleh. Sebab dia tak kenal awak tu. Daripada situ kat mana lah? Jangkit. Betul lah. Dan berbicara, bercakap pun tak boleh. Bercakap tak boleh, ni maksudnya tak bercakap benda-benda yang tak baik. Kalau ikutkan Maryam, ibu kepada Nabi Isa dulu puasa, memang bila dia puasa dia tak bercakap. Dia tak bercakap. Memang mulut tu dia tak bercakap. Selagi mana tak buka puasa dia tak bercakap. Itulah orang dulu jaga puasa. Kita hari ni bercakap macam-macam. Kan? Pasal Alif Aziz, pasal apa kita cakap, pasal Yusuf kita cakap. Kan? Kita bercakap seolah kita hari-hari duduk rumah ni. Kan? Betul. Kemudian bersabar, yang kedua tu bersabar dengan larangan Allah memang susah, tapi kita sabar. Dan yang ketiga, bersabar dengan ujian dan dugaan. Okay. Kemudian pertama tadi kita sangkaan yang wajib. Kemudian sangkaan yang sunnah itu adalah dengan seorang yang zahirnya elok dalam kalangan muslimin. Dan sangkaan yang apa? Sangkaan sunnah ini maknanya memang sangka baik. Makna sangka baik orang tu macam dia tu memang baik, jadi kita sangka baik dengan dia, itu sunat. Kemudian sangkaan yang haram itu pula adalah sangka buruk dengan Allah. Sangka buruk dengan Allah dan juga bersangka buruk dengan manusia untuk perkara yang kita tak pasti. Jangan. Aku rasa dia confirm. Dia boleh confirm tu, ayat confirm tu yang mahal. Kau tengok masjid ni, besar kau tengok. Tu program tak berapa banyak. Mesti dia makan duit surau ni. Dia makan duit masjid ni. Orang semua yang makan nasi. Kau suruh jaga makan duit kan. Maksudnya, kita menuduh sesuatu perkara yang tanpa asas dan bukti. Sangat baik. Dan nak pula kita memang ada benda tak puas hati dengan seseorang. Tu cakap, mesti macam ni dia, mesti macam ni dia. Jangan. Dan begitu juga sangkaan yang harus itu adalah sangka dengan orang yang termasuk antara orang Islam. Itu tiada mana dari sangkaan itu memudaratkan. Itu sangkaan untuk perkara-perkara yang membawa kebaikan. Harus contoh, kita nampak orang lalu lalang kat kawasan rumah kita pada waktu malam, kita nampak kan, tengok ni, jangan-jangan ada orang nak mencuri ke kawasan kita. Kita tak tahu dia, kita tak kenal dia. Lepas tu isteri kita pun cakap, abang sesungguhnya sangka buruk dia dosa. Tak termasuk dalam kategori itu. Sebab dalam kawasan ni jiranan kita, nampak orang lalang, memang kita diharuskan sangka buruk untuk itu. Sebab apa? Sebab itu keselamatan. Kita pun telefon polis pun datang, tengok kereta tu beredar. Mana ada kemungkinan benda tu betul. Contoh, kita tinggalkan anak kat rumah seorang-seorang. Apa jadi ni? Kejap-kejap telefon tak angkat, aku dah dia apa-apa, kita pun telefon jiran sebelah rumah. Itu dia haruskan. Sebab dalam keadaan itu kita risau keadaan keselamatan. Nampak tak? Itu yang kadang-kadang sekarang ni semua dengan teknologi, dia dah mula pasang CCTV dan sebagainya. Dan kesalahan menjadi kesalahan orang baik, sifat pengurusan hanya akan membawa kepada jalan menuju dua perkara, dosa dan fitnah. Dosa dan fitnah. Jadi dalam kitab Allah SWT menyebut bahawa manusia mempunyai dua sifat, iaitu sifat baik dan tercela. Perilaku yang elok tersebut bersifat firman Allah SWT. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Manusia juga mempunyai sikap yang lemah dan suka berbantah dengan perkara membentuk kebenaran. Selain itu mereka juga tidak lari daripada sifat zalim, jahil, pelupa, berprasangka buruk dan sombong. Manusia ni, saya ulang balik manusia ni mempunyai sikap yang lemah. Tadi kalau kita tengok yang pertama tadi, perilaku yang elok Allah Ta'ala sebut, Allah mengajar manusia ni perkara apa yang dia tak tahu, iaitu benda baik. Tapi manusia juga ada sikap yang lemah, sifat yang tak baik. Sifat semula jadi manusia yang ada yang tak baik. Apa dia? Zalim, jahil, pelupa, berprasangka buruk dan sombong. Nampak? Itu sebab dalam hati kita ni, kesimpulannya dalam hati kita ni ada tiga perkara yang memang tak lari. Pertama,
Rasa apa? Rasa apa? Tamak. Ada tak keadaan kita akan rasa tamak? Betul tak cakap? Ada tak time yang kita rasa tamak? Tu. Ada time yang kita rasa tamak. Contohnya kadang-kadang kita nampak kan, okey semua boleh ambil ni makanan ni, ambil je, free je. Contoh ada time tu dah free, orang bagi, kita pun ambil lah. Apalagi kita pun ingat kat rumah berapa ramai yang tak ada kan, itu biasa kan. Tetapi tak kata benda tu berdosa tak, tapi cuma sampai satu tahap kita kena ikut keperluan kita pun. Pergi bazar Ramadan, oh tuan tak pergi bazar Ramadan sekarang, Basrah penyampah tu kan. Ada rancangan TV tu Basrah, selamat datang ke Basrah, bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan, habis betul rukun umrah buat. Dia mikot kat rumah, dia tawaf 7 kali, sa'i hujung-hujung. Macam-macam ni, nasib baik Allah bagi jari 10 je, penuh kan, kita beli, sudahnya tak habis. Tamak kadang, nak tu, ni nak juga, nak juga. Cakap nak, suami nak tengah bayar, nah, dia rasa nak makan. Saya pergi tahun lepas, tahun ni pun ada dekat Serdap. Okey juga lah, boleh tahan, bagus. Tempat semayang pun selesa. Kan yang pusat kuarantin COVID yang dekat Serdap Mak MP. Sekarang ni dia buat Maha Buffet. Lebih 200 menu dihidangkan. Memang paling besar dalam Malaysia. Saya pergi. Sebut mak ayah yang tak ada dihidang kat situ. Yang lain semua ada. Bayar semua makanan, semua binatang ada. Tangkap lah. Semayang pun selesa kan? Jadi kadang-kadang bila kita jadi tamak, kadang-kadang sebab makanan dah terlalu banyak, apa semua, nampak tak? Tamak. Kedua, sombong. Ada time tu kita tak sengaja, kita tak sedar. Ya Allah, tu sebab kata tadi sifat semula jadi tu ada, tapi kan tak sengaja. Lepas tu bila ingat, ya Allah, kenapa lah aku cakap macam tu? Anak dapat semua A. Bayangkan daripada 10 subjek dia dapat 12 A. Terlebih print pula kemudian ni. Contoh kan, orang semua share pasal result anak dia. Macam mana, please share result anak masing-masing. Anak saya Alhamdulillah dapat 8A, kita relax. Tengok siapa paling banyak kita. Oh ya ke, Alhamdulillah anak saya pun tak sangka. Saya ni kan bodoh macam bapak ni. Dapat 12A. Oh contoh dia tulis je. Tapi ada yang dalam grup tu yang kita tak perasan. Mungkin anaknya tak berapa bagus result, dia tak share, dia diam. Kita pun tak boleh share. Untuk apa share tu? Lain dah kalau memang siapa yang anak dia cemerlang tahu bagi maklumat sebab kita nak buat hari anugerah nanti, nak sampaikan sumbangan. Contoh lah kan, itu tak apalah, kita pun personal kepada dia. Jangan masuk dalam grup. Ingat ni anak saya Alhamdulillah ni. Sombong. Kadang sombong benda tak dapat apa. InsyaAllah aku pergi haji tu ni. Semua hari dah tahu kan, pergi haji tahun ni kan. Tapi kalau sekadar nak maklumkan, memang tak ada niat, kena bersihkan niat itu. Betul. Kadang-kadang bukan apa, naik kereta pun boleh jadi action. Betul. Naik kereta, kita kebetulan pun tukar kereta baru. Tak sabar nak parking kerja. Wah, dia punya alam. Berbunyi kita baru. Lain macam malam kereta tu. Sampai ujung tahun kereta baru. Dah tak baru lagi alamnya. Tapi kadang tak sedar kita duduk dalam tu. Ya Allah, macam mana orang tengok kereta aku ni. Betul. Itu sebab dulu lama saya pakai Azia. Lama saya pakai Azia. Lepas tu kawan-kawan semua tegur. Zahar, apa semua tegur saya ke. Dia kata, kau ni kumpul nikmat lah. Kereta kau yang elok-elok kau tak pakai. Kau pakai kereta ni. Tapi kereta tu saya pakai lagi lah sayang. Sekarang ni kereta Azia saya dah cecah 400,000 km. Bagus lagi. Tip-top. Siap reverse camera. Akan sombong ke? Stop mah. Allah Akbar. Itu dia tak sedar lah. Dia sedar macam cerita kan. Kau tahu tuduh aku kan main. Nampak dia biru ni Shinetsu. Tapi ni semua power eksekutif. Bukan satu lagi tu. Dia bawa eksekutif. Apa main? Ingat sama dengan kau ada. Ada yang tu. Kan. Sombong memang ada. Dan satu lagi, itu dia kata dengki.
Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk dia Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad dengki, dua pakai. Dia je boleh tak puas hati dengan orang. Apa kata Ustaz Syed Al-Qadri Al-Jubri? Kata Ustaz Syed Al-Jubri, dia kata, kalau orang tu dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki tu dah ada nak mati. Faham tak? Orang tu dapat satu kejayaan, satu berita baik, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Faham? Contohlah, dia dengar dia dapat pergi haji tu ni, tahu, dengar tu, tentu dia tak rasa apa, mungkin dengki dah ada. Tapi kalau dia kat ni, dengar dapat pergi haji tu, tambah kabel pakai tu, confirm dengki. Tu confirm. Kan, nampak sangat cakap dulu. Dengar-dengar dia beli kereta baru, buat loan senang ni. Tak ada siapa. Adalah ciri-ciri dengki sikit. Tak boleh curi dia tu. Dah offer dengki. Jadi dengannya anak kita dapat semua A biasa tu. Yalah, soalan senang pun tahu ni. Alhamdulillah kan. Tapi kalau dia kata, macam mana ni seorang pandai, ramai ni tidak pandai tu, offer. Jadi sepatutnya apa? Dia kena rasa happy. Dia dengar bos kita dapat janji lagi, alhamdulillah, ya Allah, komaknya dapat pergi. Saya nak jumpa dia lah, minta doakan aku dapat pergi. Bos, nanti bos pergi jangan lupa doakan saya pula tahu, saya pun nak sangat pergi. InsyaAllah, tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Sampai berdaftar hari ini, insyaAllah boleh pergi pada tahun 2148. Kali hidup kali buang dengki ni lagi. Macam kita tengok tadi sifat tadi kan, tamak. Barang siapa yang tamak sampai ambil hak orang lain, tamak ambil hak orang lain, maka bila dia mati besok Allah akan sempitkan lubang kubur sampai berselisih tulang rusuk. Kita pun tak nak mana, kadang benda yang tak ada apa-apa pun. Contoh, kita pergi ambil makanan, yang makanan dia dah disediakan untuk bekerja, diam-diam kita ambil dua, dan ada orang tak dapat disebabkan itu, dan orang tu pula tak halal siapa yang ambil makanan. Dia cakap pasal dia marah, tak tahu benda tu maintain record tak beraya. Nampak? Kedua, sombong. Apa yang Nabi tahu? Nabi beritahu takkan masuk syurga orang yang ada kesombongan di dalam hati ni, walaupun sebesar biji sawi. Sombong besar biji sawi. Kau belagak rumah besar tu bukan biji sawi tu. Kau belagak suara kau sedap, engkau lah sedap surat duit. Kan? Lawan tak tu dengan kucap, mahal weh, berapa ni. Nampak baju putih ni, ya, bau kain hitam pakai. Terima kasih kepada Imam Buddha Ashraf. Dia tak baru-baru lagi 2 lepas ni, entah disuruh pakai, support lah kan, kawan. Jadi belagak kan benda tak ada apa-apa. Orang free kot, orang bagi. Belagak makan berapa ni, buah hal, free. Belagak. Pergi umrah kan, boleh jadi belagak tu. Kau duduk hotel mana? Tu kita orang duduk dekat betul. Besar bilik dia. Ya Allah, kawan tu dengar. Mana? You all naik flight tu. Tak ada sebut. Tak ada sebut flight tu. Yang warna merah tu lah, yang now everyone can fly tu. Macam tu. Kan? Oh, kita tak naik tu, kita naik yang tu, business class lah tu. Siap boleh pegang-pegang kepala pilot ni. Duduk. Belakang tu sombong. Itu besar lagi, bukan biji sawi, bapak tu sawi. Dan begitu juga yang ketiga, jangan dengki. Jangan dengki, jangan dengki sebab apa? Apa maksud dengki? Dengki ni sebenarnya share dulu. Paling senang, dengki ni samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Jadi macam saya cakap tadi lah, kan? Kalau ikutkan kalau nak cerita babu sangka ni memang tak cukup masa. Memang tak cukup masa. Banyak lagi sebenarnya cerita babu sangka ni. Apapun mudah-mudahan dapat saya nak tutup dengan pantun, tak kira. Kan? Pantun saya panjang lah tu. Sabar sikit Jujur mempelang berkait daun, daun nangka rendah di batang. Kuhulu salam baik berpantun, pantun bersangka-sangka sudah datang. Terang benderang sangka di muka,
naik berbuk menjambar kali. Orang sekarang gemar bersangka, baik buruk kembar sekali. Dua ini. Tegap rangka tulang berusia, lebar selangka di kanan bahu. Sikap bersangka menghalang manusia, gemar bersangka manakah tahu. Terbuka hutang baju berbulu, satin indah terbuka koyak. Bersangka datang selalu melulu, rajin beribadah disangka riak. Sesak pahat di segi bata, mengah memahat dahan mempalas. Usah melihat membabi buta, tengah berehat disangkakan malas. Sampai senja di dalam sampan, muka garang pak nak menangguh. Pakai kemeja handsome dan tampan, disangka orang hendak menunduk. Rampai jeruk si buah maka, bukan sebarang masih berguna. Pakaian buruk begitulah juga, disangkakan orang miskin pula. Tamal dan cuka saranan sunnah, sapukan minyak jika mustajab. Gemar bersangka kena fitnah, makan banyak disangka belahap. Lalu camar tingkap di muka, hutan bukit ada sederet. Terlalu gemar sikap bersangka, makan sedikit disangka daya. Kalau harum nangka dipetik, nangka ditanam buah dibusuk. Kalau senyum disangka mengejek, bermuka masak disangka mengajuk. Kuah renang buka ketupat, renang ayam berkuah kari. Tengah berbincang disangka mengumpat, orang pendiam dikata menyendiri. Lalu camar kudung terbuka, dihalau nyonya buruknya berbuk. Selalu gemar hidup bersangka, kalau bertanya disangka penyibuk. Kerisik lada masakan tahu, menanti lada makan menjauh. Asyik bersangka manakan tahu, pasti ada kebaikan bersuruh. Peria petolak sikit. Peria petolak menengah pakar, nangka sinyonya makin menjadi. Ceria pula cerdas akalnya, suka bertanya prihatin berbudi. Kalau mentimun retak di petik, campurlah hamba dengan hiasan. Kalau pantun tidaklah cantik, tegurlah hamba dengan keikhlasan. Pohon rimbun bertapis, pacat dan sela melengkap daun. Pantun hamba daun yang tipis, cacat dan sela harap diampun. Tenang-tenang air di laut, sampai kolek boleh ke Tanjung. Hati terkenang belum jemput, jasa baik pihak si Esu jemput, rasa dan jujur. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan walaupun sikit sama-sama kita sepak panjangkan dan kita amalkan. Ya, terima kasih banyak kepada semua pihak pengurusan yang hadir pada hari pagi. Terima kasih banyak kerana sudi memetik nama Samsul Bad sekali lagi untuk tahun ini. Bangga rasanya bila muka ada di sini. Kuatar. Dia ada. Orang Syah pun ada. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi di kesempatan.